Saya akan bacakan kisah yang pertama. Terutama sekali saya mohon maaf sekiranya ketika saya bercerita mungkin saya terbatuk ataupun tersekat kerana sudah lama saya tidak mengendalikan rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ini kiriman daripada pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Tri. Apa kabar semua? Nama saya Tri. Ingin saya berkongsi pengalaman yang terjadi di dalam rumah saya. Kisah ini berlaku pada tahun 2005, katanya Tri. Apa yang terjadi? 2 hari selepas jiran saya meninggal dunia. Jiran saya, jiran sebelah, seorang wanita Cina tua. Setelah 2 hari dia meninggal, kata Tri, dia mula rasakan sesuatu. Kisi, orang Cina, kalau meninggal dunia, mereka akan adakan upacara kematian dekat kolong blok. Ada kalanya di multi-purpose hall selama lebih kurang seminggu, Kisi. Mayat tu akan dimasukkan dalam keranda, disimpan di kolong blok untuk saudara mara menziarahi jasad si mati buat kali terakhir. Jadi, bila dapat tahu jiran sebelah meninggal, saya pun simpati dengan keluarga. Sebenarnya, Kisi, apabila saya balik rumah pada hari yang kedua, kata Tri, saya naik lift. Rumah saya di tingkat 8. Dalam perjalanan naik lift, naik ke atas, saya boleh bau, Kisi. Jiran sebelah saya ni, seorang wanita Cina tua yang meninggal dunia. Dia ada mengenakan sejenis wangi-wangian. Saya memang cam. Kita hidup berjiran, Kisi. Dah lama. Naik lift, saya berdiri. Belakang saya ni ada ruang, kata Tri. Dalam hati saya bercakap, macam aku kenal bau ni. Tak apalah. Saya pun tak nak fikir yang panjang-panjang. Saya tekan butang lift dan tutup pintu lift. Going up. Doors are closing. Sepanjang perjalanan naik atas, bulu tengkuk saya meremang. Seolah-olah seperti ada sesuatu di belakang. Kita ni, Kisi, kalau tahu ada benda dekat belakang, kita tak akan toleh. Itulah yang saya buat. Sampai lift tiba di tingkat rumah saya, iaitu tingkat 8, Kisi. Story 8. Saya keluar, berjalan perlahan-lahan menuju ke arah rumah saya. Waktu tu saya balik jam 11 lebih malam. Walaupun jasad si mati dekat bawah blok. Dekat bawah blok langsung tak ada orang. Selalunya, kalau ada orang Cina meninggal dunia, nanti akan adalah saudara mara 2-3 orang duduk dekat bawah. Tapi pada malam tu saya balik, tak ada orang, Kisi, hari kedua. Hari yang pertama, nampak juga orang. Berjalan menuju ke arah pintu rumah saya. Tiba-tiba saya dengar, bodoh apa? Bodoh lah! kata Tri. Secara jujur saya toleh dan saya marah. Saya kata, bodoh apa? Bodoh. Nak keluarkan kunci dari beg, Kisi, yang selalu senang masuk tangan seluk keluar kunci. Malam tu susah sangat nak capai kunci.
Allah. Akhirnya dapat keluarkan kunci. Buka pintu rumah, tolak, tutup pintu. Casey dekat luar. Saya dapat rasakan macam ada sesuatu di koridor rumah saya. Jalan, setapak, 2 tapak, 3 tapak, 4 tapak jauh daripada pintu rumah. Bayangkan pendengar ya. Saya beranikan diri sebab saya dah masuk dalam rumah. Saya pun pergi ke bilik ibu saya. Ibu. Ibu saya bangun, buka pintu, tanya pada saya, ada apa ni? Bu, saya terpaksa terus terang. Boleh temankan saya tak? Tak sedap hati lah, Bu. Yelah. Nanti ibu duduk sini. Kau pergilah mandi, Ibu saya duduk dekat ruang tamu, Casey. Duduk dekat ruang tamu dengan mata yang mengantuk, dengan segera masuk bilik saya, capai tuala, masuk ke tandas dekat dapur. Kemudian mandi. Cepat saya mandi. Saya keluar daripada tandas. Nampak ibu saya tengah duduk. Masih dalam keadaan mengantuk. Pejam mata. Tunggu saya. Casey bayangkan. Ruang tamu gelap. Tak buka lampu. Hanya lampu daripada koridor masuk ke dalam ruang tamu. Itulah cahaya dalam ruang tamu rumah saya. Saya pun dengan tuala saya kesat. Keringkan rambut yang basah. Berjalan. Kemudian saya lalu. Dan saya kata, Bu, ngasilah Bu, masuk tidurlah Bu. Ngasih Bu, masuk tidurlah Bu. Kemudian saya pun toleh tengok bilik. Nak berjalan, katanya Tri. Menuju ke arah bilik saya. Ibu saya cakap, yelah. Saya toleh, Casey, dekat meja makan ruang tamu yang mana ibu saya duduk sebelum itu, tak ada orang. Suara datang daripada sofa dekat ruang tamu. Ibu saya duduk sebab tubuhnya kecil. Saya tak dapat lihat. Sofa saya jenis yang tinggi. Jadi ibu menyandah. Ibu saya bangun, masuk dalam bilik. Saya tak boleh tidur, Casey, malam tu. Nasib baiklah, Casey. Upacara kematian tu hanya berlangsung selama lebih kurang seminggu. Dan nasib baiklah saya dah tak balik awal. Dah tak balik lewat lagi. Katanya Tri, pulang lebih awal. Takut nanti kena ganggu macam benda yang sama tadi. Itu dia saudara, kisah yang pertama dapat saya bacakan dari kiriman email Tri, yang dikirimkan agak lama dahulu. Korek jumpa juga email. Jadi terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami, Ria 897 FM. Baik, saudara, ada di antara kita pernah dengar mana mungkin ibu ataupun lebih tepat lagi nenek kita ni banyak sangat petua-petua pantang larang. Dan ada katanya kalau tidur malam jangan tidur berbaring. Miringkan tubuh ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar. Kalau tadi Tri itu adalah seorang wanita. Ini kiriman dari pendengar yang bernama Dayah yang berkongsi, yang mana beliau ni tinggal bersama dengan neneknya. Nenek selepas satu kejadian pada keluarga Dayah ni, katanya Dayah dia terpaksa untuk sementara waktu tinggal bersama dengan neneknya dan pakciknya lah. Jadi Dayah ada satu bilik dan nenek pernah menegur kalau tidur tu satu yang pertama sekali. Dalam keadaan tidur pun kena tutup aurat. Nenek beritahu saya yang di dunia ni berkeliaran jin jantan, jin betina. Saya dengar pun ialah sebagai orang muda, kata Dayah.
Banyak sangat kepercayaan. Saya iyakan je lah. Casey, mohon maaf. Saya kalau tidur malam, saya suka gunakan shorts, seluar pendek. Dengan t-shirt saya dan tarik selimut. Biasalah kalau dalam keadaan sedang tidur, nanti kita akan pusing kiri, pusing kanan, kadang-kadang selimut tu tertanggal. Dan nenek saya pernah nampak, dia nasihatkan saya. Katanya, Daya, nenek nak nasihatkan pada kau. Kau tidur malam, jangan suka tidur baring. Miringlah kanan. Ataupun miring kiri ke. Nanti jin datang duduk dekat badan kau. Saya hanya senyum. Nenek ni tak habis-habislah dengan jin. Sampaikan pada satu malam. Pada waktu malam, nenek saya dengan pakcik saya tidak ada di rumah, Casey. Seperti yang Dayah katakan, keluarga Dayah, ibu dan ayah adalah masalah keluarga. Jadi oleh kerana itu, Dayah terpaksa tinggal di rumah nenek dengan pakciknya. Malam yang disebutkan ini, ketika kejadian setelah beberapa kali nenek nasihat, pakcik dengan nenek tidak ada di rumah. Jadi beliau pun waktu tu sekitar jam 11 malam. 11 malam Kata Dayah, saya pun dah masuk bilik lah. Dah tutup pintu, dah mula nak tidur. Jadi saya baring, sambil baring tu, saya bermain dengan handphone saya. Saya terdengar sesuatu, macam bunyi orang tutup pintu tau, Casey. Jadi saya ingatkan nenek dengan pakcik saya dah balik lah. Jadi setelah saya dengar bunyi orang tutup pintu, dalam 5-10 minit, terus tak dengar bunyi apa-apa lagi. Yalah, nenek saya kalau dia balik, dia akan singgah masuk bilik saya. Buka pintu, dia tengok saya dah tidur ke belum. Kalau saya belum tidur, nanti dia tanya dah makan ke belum. Kadang-kadang lah misal kata kalau nenek balik, dia buka pintu, belum tidur Dayah, kau dah makan? Nanti Dayah akan jawab mungkin lah, oh dah makan nek. Yalah, tidur kau, malam masih main handphone lagi. Dia tutup pintu dan dia masuk bilik dia. Jadi pada malam tu, Dayah tengah baring main handphone, dia dengar bunyi orang macam buka dan tutup pintu. Sangkaan dalam benak fikiran ni, oh dah balik 5 minit, 10 minit. Takkan ini aku tak masuk-masuk rumah. Senyap je. Kemudian baru nak bangun ni. Nak bangun, bayangkan pendengar Ria. Dah bangunkan badan daripada baring, nak pusingkan kaki letak atas lantai, ada orang buka pintu bilik. Dia buka perlahan Kemudian bila tolak pintu bilik, ada celah kecil sangat. Dari situ Casey, bayangkan Casey, ada mata orang sedang tengok saya. Nek, 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 jangan main-main lah. Nek. Saya baca surah Al-Fatihah, Casey. Ya Allah, Casey, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya tak tahu, Casey pendengar Ria 897, anda bayangkan saya baca sedikit contoh. Dayah sedang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir. Tiba-tiba benda tu, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Saya terdiam, Casey. Dia boleh sambut apa yang saya baca. Nenek, jangan main-main lah. Pak Long. Saya terus telefon Pak Long saya. Pak Long jawab telefon. Pak Long dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dipendekkan cerita, alhamdulillah saya dapat kekal dalam bilik tu. Gangguan tu walaupun dah berhenti, tapi perasaan takut masih ada. Saya dengar bunyi buka pintu, saya dah takut. Kemudian masuk nenek punya suara. Dayah, Dayah, Nenek,
Nenek tolak pintu. Kau belum tidur lagi? Tanya nenek dengan selambut. Nenek tak tahu. Kata Dayah yang nenek dia tidak tahu keadaan cemas yang berlaku dalam rumah. Nek, nak tidur lah ni. Saya nak cakap tidur dengan nenek. Malam tu pun saya malu, Kisi. Jadi, setelah nenek keluar dari bilik, ya saya pun tidur. Tapi kali ni saya buka pintu dan saya buka lampu kecil di tepi katil saya. Saya tidur tiarap. Maaf, saya tidur baring. Kemudian saya beralih pusing tidur tiarap. Tak selesa, Kisi. Tidur miring, tak selesa. Saya baring balik. Baring, terlelap mata. Terkebil-kebil. Akhirnya, saya mata terkebil sebab tahan daripada nak tertidur. Takut sangat-sangat. Akhirnya saya tewas dan saya terlelap. Tengah tidur, dalam keadaan mata pejam, saya rasakan tangan kiri kanan saya tak boleh bergerak, Kisi. Seolah-olah macam ada orang tahan dan nafas saya semakin lama semakin tipis. Tak boleh tarik nafas, Kisi. Dan saya teringat pesan nenek saya. Kalau saya tidur baring, kata Dayah, cuba kalau tak boleh bernafas, cuba saya istighfar dalam hati, perlahan-lahan istighfar. Kisi nak cakap dalam hati pun susah, bayangkan. Saya cuba. Akhirnya dalam hati boleh bercakap. Saya ulang daripada dalam hati ia terus ke bibir saya. Baru saya tahu apa yang nenek saya cakap adalah benar. Jangan tidur pakai seluar pendek. Tidur pun nak kena tutup aurat sebab ia mengundang jin untuk mengganggu kita. Dia akan datang dan duduk atas dada kita. Walaupun saya kurang selesa tidur miring kiri atau kanan, saya takut. Saya ikut nasihat nenek saya. Baik, saudara pendengar Rian 897, kisah yang selanjutnya ini datang daripada pendengar kita, Abah Wan. Abah Wan berkongsi peristiwa ketika dia memancing. Dan Abah Wan dipendekkan cerita, agaknya panjang kisahnya. Saya dah pun memahami apa yang dikirimkan di sini. Abah Wan gemar memancing. Selalunya dia akan pergi memancing ni dengan members lah, kawan-kawan. Dan members ni cuma 2 orang je lah. Termasuk beliau 3 orang kaki pancing. Macam-macam pelusuk telah pun saya pancing, tapi ini ketika kejadian ini berlaku, sekarang tempat ni dah tak boleh masuk lagi, Kisi. Dah pun tutup, katanya Abah Wan. Ini tempat, kalau tanya kaki pancing, kalau orang ni cakap dia hantu pancing, dia mesti tahu tempat ni di Singapura. Ini dekat kawasan yang dipanggil Hyundai, katanya Abah Wan. Waktu tu saya memang nak pergi pancing, sebab dah lebih kurang hampir seminggu saya tak pegang joran. Kalau cakap seminggu tak pegang joran, orang cakap, alah baru seminggu. Kalau dah kaki pancing, Kisi, setiap 2-3 hari mesti singgah tepi laut punya. Sebab kami ni, saya dengan teman-teman adalah pemandu taksi. Ada masa lapang kita akan pergi pancing. Kadang-kadang sejam 2 jam. Tepi sungai dekat Pasir Ris pun pernah pergi. Sajalah, Kisi, sambil pancing tu, sambil kita berborak-borak dengan members. Tapi pada hari tu saya nak pergi dengan kawan, dah janji. Sekali sesuatu berlaku, teman saya tak boleh datang. Saya terpaksa pergi seorang diri. Pergi, Kisi. Tempat ni taksi kena park luar, saya kena jalan kaki. Angkat joran, angkat kotak pancing ni, masuk seorang diri. Jalan sampai dalam. Dah pacak joran, dah lontar semua. Saya pun duduk tunggu masa untuk umpan saya digigit ikan. Tempat ni memang agak dalam sedikit. Jauh daripada orang-orang awam. Tak ramai orang yang tahu tentang tempat pancing di Hyundai ni. Tengah duduk, tiba-tiba saya dengar.
Dengar tau kisah petang hari saya sampai tu. Niat di hati nak pancing 2-3 jam terus balik. Tengah duduk petang hari, dengar bunyi seolah-olah macam bunyi burung hantu. Dalam hati ni, saya tertanya-tanya. Bunyi macam burung hantu. Takkan burung hantu keluar pada waktu petang? Jadi kata Abang Wan, saya pun, okeylah, tak apalah. Jangan indahkan lagi lah. Anda bayangkan Abang Wan masih berada di tepi pantai ni, seorang diri members tak dapat datang. Tengok kiri, tengok kanan. Dengar dia, kata Abang Wan. Dipendekkan cerita, beliau sebenarnya tak tahu sesuatu sedang berlaku pada dirinya. Dia duduk pancing, dapat ikan. Wah, gigitan yang pertama masuk dalam kotak. Pancing lagi, dapat lagi ikan. Dan bila ikan dapat dengan begitu kerap, lepas satu-satu ada yang terlepas, cuba lagi, sampaikan kata Abah Wan, beliau ni tak ingat yang dia nak kena balik. Dipendekkan cerita, Casey, dia datang petang hari Dia tak cakap pukul berapa dia sampai, tapi dia katanya mula pancing pada petang hari, mungkin pukul 2, pukul 3, pukul 4, 5 ataupun pukul 6. Niat di hati pancing 2-3 jam. Pukul 3 pagi. 3 pagi, kawan Abah Wan datang. Wan. Oi. Wan. Ya Allah. Apa ni? Pendengar ya. Abang Wan kata, beliau tak sedarkan diri yang beliau tertidur. Dari petang dia pancing, dia letak joran, dia rest kejap lah. Okeylah, mungkin dah penat pandu taksi dari pagi. Dia tertidur dan dia tak sangka dalam tidur dia seolah-olah dibuai mimpi. Sampaikan dia ingatkan dia sedang memancing, dapat ikan. Dan apa yang berlaku, teman-teman dia datang dengan isteri pada Abah Wan. Isteri sampai menangis. Kata-kata, abang pergi mana ni? Telefon tak angkat. Bayangkan. Jadi Abang Wan terperanjat. Cakap, kau tidur kat sini, kau ni tak nak balik Nasib baiklah isteri dapat kontak seorang teman yang Abah Wan ajak, dan teman tu tak dapat ikut. Nasib baiklah teman tu kata, mungkin Abah Wan berada dekat tepi pantai sedang memancing tempat pot biasa. Tapi pagi tu jugalah. Itu pun setelah cuba dan cari, akhirnya jumpa Abah Wan. Sebenarnya, mengikut bila Abah Wan tanya kepada orang-orang tertentu, ada penjaga tu telah pun membuat Abah Wan tidur dan tak nak bangun-bangun. Jadi Abah Wan akan tidur dalam mimpi seolah-olah sedang memancing. Waktu tu tidak berjalan. Dapat ikan banyak. Tapi itu hanya membuat Abah Wan terus lena tidur kisi. Nasib baiklah isteri cari, nasib baiklah ada kawan. Sejak hari itu, kalau Abah Wan nak pergi pancing, dah tak pergi seorang lagi. Isteri tidak benarkan. Setidak-tidaknya mesti ada orang kena ikut Abah Wan. Bayangkan Casey, kalau tak ada orang cari, agak-agaknya Abah Wan akan tidur terus, tak bangun-bangun. Baik, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Amin sini. Panggilan dari mana ni? Saya daripada dalam kereta nak pergi makan ni. Oh, okey. Dan pengalaman yang anda nak cerita tentang apa ni? Silakan. Ni 5 tahun lalu lagi sih. Apa yang berlaku? Kita pergi explore lah kan kat kubur. Pasal kita satu kereta lah, ingat nak macam pergi explore lah tempat yang kita training dulu kan. So tanya kawan, macam kita pergi lah tempat kubur. Dulu time Ami okey kan. Terus yang tanya, berani ke tak? So kita pergi lah masuk dalam. Dia macam kita masuk dalam perimeter tau. Macam square di situ lah. So first time kita masuk, tak apa. So kita lepak dekat bus stop.
kita lepak dekat bus stop, kawan saya tegur, tadi kan sebenarnya aku dah nampak benda lah. Habis kita cakap, kau nampak apa tak gang kita? Tak nak, aku tak gang korang, aku tengah takut. Habis kita semua macam, kita 3 orang cuma bilang dia, okay, jom kita pergi lagi sekali lah. Kita pergi tengok. Habis member kita tu ni cakap, tak nak, aku seram. Tak apa, kau tak payah tengok. Sampai tempat dia kan, kau tunduk bawah je. Kau bilang kita kat mana, nanti kita tengok. So kita pergi lagi lah. Kita pergi lagi tu, dah nak keluar daripada tempat tu, saya kena belok kiri. So bila saya belok kiri, saya nak kena toleh kanan nak tengok ada kereta lah. Tapi padahal malam tu tak ada kereta kan. So saya berjas boleh belok kiri lah. So saya tetap toleh kanan lah. So bila saya toleh kanan tu, ada nampak macam tubuh perempuan lah, pakai kain batik, baju putih lah, tengah duduk macam duduk antara dua sujud gitu lah. Habis terus saya pecut keluar. Member-member semua dekat dalam kereta semua tengah kumat-kumit. So kita dah sampai bus stop kan, saya terus kaku, saya jam, aku tak boleh keluar kereta ni, aku tengah shock ni. Saya bilang dengan orang lah. Habis member saya semua dekat keluar, kita relax. Habis kita semua tanya, kau nampak apa tadi? Saya bilang diorang lah, tak nampak apa. Habis saya bilang dengan diorang, aku nampak tak ada apa-apa tau. Tapi bila aku toleh kat aku, pasal aku cuba pecut. Yang kelakarnya, semua member semua tak dalam, semua nampak sama benda. Dah cakap, bila saya pecut tu, itulah time yang dia tu selitu tu tengah tengok kat kita. Jadi semua perasan benda yang sama lah semua perasan benda yang sama, semua nampak benda yang sama. Jadi terima kasih ya. Selamat pagi. Okay, selamat pagi. Kembali. Baik, bagus kisahnya. Ringkas, padat dan jelas kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada brother kita awal tadi. Ini datang daripada Muhammad Fadli yang berkongsi peristiwa di sini. Katanya ini berlaku dekat rumah makcik saya di kawasan Teluk Belanga, Kisi. Waktu tu saya ke sana sebab makcik saya masak sesuatu dan suruh saya datang rumahnya untuk ambil lauk lah. Jadi saya ni menunggang motosikal seorang diri. Rumah makcik Fadli ni bertempat di Teluk Belanga dan Fadli pula tinggal di Commonwealth, tidak jauh lah agak dekat sedikit lah. Jadi makcik saya memang kalau dia masak sesuatu nanti dia akan telefon lah, tanya, Fadli kau kat mana? Sebab makcik saya ni antara makcik yang paling saya rapat sangat-sangat dan saya memang suka makan masakan makcik saya. Kata Fadli, sebelum tu nak ucapkan hello pada makcik saya. Sempat kalau boleh Casey sebutkan tapi ini kiriman email dah lama lah, tak tahu makcik anda sedang mendengar ataupun tidak katanya boleh cakap hello pada makcik saya Ruby Supaat Rubiah Supaat nama makcik anda yang katanya sayang dengan anda lah dan macam anak sendiri Jadi kalau dia masak lauk favourite saya, dia akan telefon. Jadi waktu tu saya baru balik kerja, dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Jadi makcik saya telefon lah, saya pun jawab panggilan. Kebetulan dekat traffic light tu saya jawab. Selalunya saya tak angkat telefon Kisi. Sampailah saya dah sampai Kolong Blok baru saya angkat. Tak tahulah kenapa malam tu tergerak hati, saya pun keluarkan handphone tu daripada poket saya. Hello, dan dia kata, Lee, ni datang rumah ni, ada lauk ni. Kau kat mana? Okey, datang serang. Tengah riding lah. Okey, lampu hijau. Saya pun letak balik handphone di dalam poket. Kemudian dari nak pergi, saya patah balik pergi rumah makcik di Teluk Belanga untuk ambil lauk yang dia masak. Wah, dalam hati sedap ni. Lauk favourite. Makcik saya kalau masak kisi asam pedasnya ikan duri, meleleh air liur, katanya Fadli. Awak ni buat saya meleleh air liur. Jadi saya pun tunggang motosikal saya pergi blok makcik saya, blok ... di Teluk Belanga. Saya pun letak motosikal di bawah. Kemudian saya naik atas yang mana makcik saya ni sedang siapkan lauk lah. Adik saudara saya ada dalam rumah, masih belum tidur lagi. Dia pun salam saya. Saya pun duduk. Kemudian sedang duduk ni, makcik saya suruh adik saudara saya. Katanya, Aina, itu kat luar tu tuala angkat. Lupa pula aku nak angkat. Jadi adik saudara saya keluar, pergi koridor rumah, dia angkat tuala, dia masuk balik dia kata, wah, Abang Fadli datang dengan girlfriend
Kemudian, kau tak panggil kawan kau naik atas? Kata makcik saya lah. Hah? Girlfriend? Kau seboleh je. Kau datang seorang lah. Ya ke, datang seorang? Nak tengok kat bawah. Dekat motor abang ada orang tengah duduk. Perempuan duduk. Datang, nak bedek lah. Abang park kat bawah kan? Makcik saya cakap lagi. Dah lah Fakli. Dengan makcik pun kau nak malu-malu Fakli. Panggil lah dia naik atas. Panggil lah. Cik. Saya seorang lah. Mana ada orang? Motor salah tak tengok. Adalah dekat bawah. Kemudian, saya pun keluar. Adik saudara saya pun bawa saya keluar. Dia tunjuk. Tu apa? Tu motor abang kan? Isi. Dekat motosikal saya, memang benar ada orang tengah duduk. Saya nampak bahagian belakang tubuh saja. Dengan rambutnya panjang sangat. Dalam hati saya, ni mesti budak-budak mana ni nak start naik motor aku. Kemudian, ada tak? Tapi itu bukan kawan saya datang seorang tau. Ni mestilah budak-budak bawah blok ni lah. Alamak, okeylah tak apalah. Ambil lauk. Kemudian jalan, makcik saya tahan. Kata, Fakli nanti sebelum naik motor, baca Al-Fatihah. Sebelum tu, baca 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tunggang motor ya. Yalah cik, ya. Terima kasih cik Saya pun pergi dekat lift, kata Fakli. Turun lift. Bulu rumah semakin meremang kisi. Dalam hati ni, mungkin ada betul makcik aku cakap. Jalan nak pergi motosikal dah mula baca kisi. Al-Fatihah, baca surah 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tunggang motosikal. Hidupkan enjin motor. Vum, vum, vum. Makanan tu dah dimasukkan dalam kotak di belakang. Tunggang motosikal, saya terasa motosikal saya ni macam berat sedikit. Saya berhenti sekejap, dongak atas tengok makcik. Saya lambai-lambai dekat makcik. Makcik angkat tangan dua, kiri dengan kanan, tunjuk macam seolah-olah suruh saya baca doa. Toleh tengok atas. Cik, bye. Bye, cik. Pendengar ya, makcik saya dapat lihat tingkat atas angkat tangan dua-dua. Dan dia goyangkan tangan macam baca doa. Mungkin dia nampak sesuatu yang saya tak lihat. Tengah duduk dekat belakang motor. Selepas makcik saya buat tangan macam tu, meremang bulu rumah saya. Saya pun letak kaki kiri kanan. Belum lagi nak tunggang motor, saya baca lagi Al-Fatihah 3 kul. Dan saya cakap, dengan nama Allah, aku nak pulang dengan selamat. Tolong jangan naik motor aku. Saya angkat kaki, masuk gear, tekan minyak, bergerak. Tak rasa berat, Izzy. Terima kasih. Pendengar ya, tadi anda dengar sound effect gadis menangis. Ini yang berlaku kepada pendengar kita. Lina namanya. Kata Lina dalam kiriman email kepada saya, berlaku pada tahun 2004. Lina bersama seorang lagi teman wanitanya, kawan kepada Lina. Mereka berdua bercuti tidak jauh, dekat di salah sebuah hotel, dan mereka menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka pergi ke sana untuk 2 malam 3 hari. Menginap di sebuah hotel. Hotel ni agak terkenal sedikit lah. Saya tak nak sebut nama hotel. Anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadi kata Lina, beliau dengan temannya datang pagi, tak boleh check in. Jadi jalan-jalan, makan sana sini. Kemudian balik, letak barang, keluar lagi. Kira all out lah. Sampaikan nak masuk malam tu, barulah balik hotel untuk berehat. Mandi, dah bersihkan diri,
naik atas katil, buka televisyen untuk berehat. Jadi teman saya ni tengah duduk dengan saya, maklumlah dari pagi keluar sampai malam baru balik. Teman saya terus dah masuk alam mimpi, Casey. Tengah duduk, saya berbual dengan dia, tengah cakap dengan dia ni. Cakap apa yang cakap, tiba-tiba dengar. Dia berdengkur, Casey. Terperanjat saya dibuatnya. Saya toleh, alamak, dia ni tak boleh pakai lah. Orang tengah cakap dengan dia, dia boleh tidur pula. Okeylah, saya pun matikan televisyen. Saya matikan lampu bilik. Cuma lampu yang menyala adalah lampu tandas. Saya ingat lagi, mak saya pesan, dalam rumah, lampu yang kau jangan matikan tandas. Lampu tandas saya hidupkan, saya tak matikan. Dan lampu tepi katil, ada panggil night lamp, lampu malam, yang saya juga tak matikan. Jadi tengah baring, saya nak lelapkan mata ni, hairan walaupun penat tak boleh tidur, Casey. Kata Lina. Golek kiri, golek kanan, tiba-tiba terdengar dalam bilik hotel kami, di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, dengar dengan jelas bunyi suara perempuan menangis, Casey. Siti. Saya kejut teman saya yang bernama Siti, yang sedang nyenyak tidur. Kejut, Casey, saya tak tahulah teman saya ni tidur. Saya faham sangat-sangat, kalau ada perang dekat luar pun dia takkan bangun. Saya yakin ada di antara kita mempunyai teman ataupun adik-beradik yang macam ni. Saya panggil. Dan suara menangis tu makin lama, mula-mula kuat. Makin pelan, makin perlahan. Dan saya teringat pula pesan ibu saya. Kalau ada bunyi suara-suara yang seram, mengilai, menangis, kalau suara tu semakin lama, semakin jauh, semakin perlahan, bermakna benda tu semakin lama, semakin dekat. Pendengar 897 FM. Bayangkan suara tangisan yang beliau dengar. Mula-mula kuat. Bayangkan, saya masih boleh dengar, Casey. Tapi suaranya halus. Casey nak tahu tak? Bila saya toleh, tepi saya langsi dalam bilik hotel. Saya tengok bentuk langsi tu macam ada orang tengah diri, sebab dah berbungkus macam orang. Oh, saya cerita saya yang meremang. Almaklumlah, dah lama tak buat MJ12. Sendiri cerita, sendiri rasa seram. Jadi Lina terus bercerita. Saya bangun, hidupkan lampu satu bilik. Saya terpaksa kejut teman saya dengan goyangkan bahu kiri dengan kanan. Siti! Baru teman saya terbangun. Apa? Jangan tidur dulu boleh tak? Temankan aku takut dah. Jadi oleh kerana teman saya terbangun dalam keadaan terperanjat, dia pun tak boleh tidur dulu. Dan akhirnya, malam tu kita sama-sama terlelap dengan TV masih menyala sampai ke pagi. Saya tidak bilang Siti tentang kejadian pada malam tu. Tidak. Saya takut nanti dia pun takut. Jadi saya buat bodoh, Casey. Malam kedua, bila berada di dalam bilik hotel kami, alhamdulillah saya tak kena ganggu. Tapi bila balik tu, Siti beritahu saya yang dia dengar suara orang menangis. Saya terperanjat. Dia dengar suara orang menangis, kata Siti, ketika dia bangun pada waktu malam nak pergi tandas buang air kecil. Dia dengar orang menangis. Dia ingatkan saya yang menangis. Dia cuba menjenguk daripada tandas. Saya sedang nyenyak tidur. Dengan cepat Casey habiskan hajat kecil dia, lari keluar, terus naik atas katil tidur sampai ke pagi. Seram, Casey. Tak apalah, dengar suara dah meremang.
Saya kata pada teman saya yang saya ternampak sosok tubuh di sebalik langsir bila malam tu saya dengar bunyi orang menangis. Terima kasih. Baik, ini datang dari seorang ibu, saudara, seperti yang saya katakan. Beliau berkongsi anaknya ada dua-dua anak lelaki, tidur di bilik yang samalah. Jadi beliau tidur seorang diri. Beliau adalah seorang ibu tunggal. Jadi anak yang kecil dan juga yang dewasa tidak diberitahu berapa usianya. Setelah sekian lama ni tinggal di rumah yang mana beliau dengan 2 orang anak lah, 3 orang tinggal dalam rumah ni. Anak pada waktu tu, anak kecilnya tiba-tiba masuk bilik dan katanya nak tidur dengan mama. Jadi pada bulannya ingatkan mungkin dia memang nak tidur dengan saya ataupun dia bergaduh dengan abang dia lah. Abang dia ni pun kadang-kadang suka menyakat dia. Dalam bilik ni ada katil. Bilik abang dengan adik, mereka berkongsi sebuah katil yang kecil. Jadi kadang-kadang abangnya suka tolak sebab kata tak cukup tempat. Nanti adiknya akan masuk dalam bilik saya dan tidur dengan saya. Jadi selalunya dia buat benda ni biasa. Kadang-kadang seminggu sekali, 2 kali. Tapi ini hampir setiap hari dia akan masuk tidur dalam bilik saya. Sampaikan pada satu hari ini saya tergerak hati. Bertanya pada dia, kenapa ni selalu tidur bilik mama? Tidurlah dengan abang. Abang kacau abang buat apa? Abang kacau tolak-tolak lagi. Kemudian anak saya cakap, tak. Dan cakap dengan mama, kenapa? Dia tunduk bawah. Kenapa cakap dengan mama? Dia panggil saya. Angkat tangan dan jari-jarinya macam sini. Saya pun datang dan saya tanya, kenapa cakap dengan mama? Dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Mendengar Ria 897. Anda bayangkan ya. Katanya teman kita yang kirimkan email kepada saya, anaknya berbisik dengan suara yang lembut. Dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Terus saya tak bergerak bulu roma menangkap meremang sampai ke tengkuk ni. Lalu pandang ke dalam bilik. Macam ada sesuatu yang tak kena Jadi saya pun tak nak buat anak saya takut, buat diri saya takut. Sebab dalam rumah ni hanya kami bertiga. Saya pun angkat. Dekat ruang tamu ada radio kecil. Letak radio tu dalam bilik. Main CD surah. Jadi bila saya keluar dengan anak-anak, CD surah tu diputarkan repeat mode dalam bilik tu. Keluar, bawa anak pergi makan. Lewat petang baru balik. CD masih berkumandang. Angkat CD player saya. Matikan bacaan itu, letak dekat luar. Kemudian masuk bilik, buka tingkap. Dan malam tu, anak saya secara automatik tak lagi tidur dengan saya. Tidur dengan abangnya sekatil. Saya pula tak boleh tidur Terbayang-bayang seolah-olah perempuan yang anak saya cakapkan, ada perempuan rambut panjang. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Saya ingin bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini dialami ketika beliau bercuti seorang diri. Dan menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Ini kiriman daripada Mia. Beliau berkongsi pengalaman berada di Kuala Lumpur, bercuti seorang diri, dan ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, katanya saya berada di dalam tandas dan saya sebenarnya sedang mandi pada malam yang disebutkan. Jadi beliau sedang mandi dalam tandas menggunakan paip hujan. Selepas beliau pulang setelah berjalan-jalan membeli barangan dan sebagainya, pulang ke hotel agak lewat. Terasa penat, Mia
Langsung saja letakkan barang-barang di dalam bilik hotel, capai tualah dan terus masuk ke dalam tandas untuk mandi dan bersihkan diri. Jadi, kata Mia, waktu saya balik, televisyen pun saya tak hidupkan. Saya dah tak tahan sangat. Katanya di sini, saya hanya ingin mandi air sejuk sebab di luar agak berbahang dan panas. Jadi masuk saja dalam tandas, saya buka paip, saya mandi basahkan diri. Rasa segar dan lega sangat-sangat. Yang membuat saya rasa takut terperanjat, televisyen saya tidak menyalakan KC. Tapi apabila, anda bayangkan mendengar Ria 897 apabila dia sedang mandi, tiba-tiba televisyen yang ada di dalam bilik hotel tu seperti ada seseorang yang menghidupkannya. Daripada suara televisyen yang perlahan, kemudian jadi kuat. Pendengar Misteri Jam 12, Mia memberitahu dalam kiriman email kepada saya. Saya terganggu ketika saya sedang mandi, terganggu perasaan dan emosi saya. Saya terus hentikan sesi nak mandi tu, Casey. Saya hentikan. Kemudian saya capai tualah, lap badan tubuh saya kasih kering. Saya buka pintu tandas dan memandang ke arah luar, iaitu kawasan katil saya. Di depannya ada televisyen. Televisyen tu menyala. Tak tahu siapa yang hidupkan TV. Dan ia berada di saluran yang rosak. Maksudnya di sini tidak ada siaran yang sedang ditayangkan pada waktu itu. Hanya saluran bintik-bintik hitam dan putih saja. Saya ambil remote dan saya terus matikan suara TV. Bayangkan, saya tertanya-tanya, siapa yang telah pun hidupkan TV? Adakah bila saya letak barang, mungkin barang tu tertekan pada remote? Sebab remote control ada di atas katil. Itu kemungkinan. Jadi bolehlah, tak kisahlah. Masuk balik dalam tandas, saya letaklah moisturizer di muka. Yalah Casey, the usual beauty regime, katanya Mia. Selepas tu saya keluar. Saya duduk di atas katil, dah salin pakaian semua. Saya keluarkan makanan yang saya beli, letak di atas meja. Tengah makan, saya pun menonton TV. Akhirnya dah mengantuk, naik atas katil yang sejuk dengan comforter yang begitu tebal. Saya tarik, nak pejamkan mata, nak tidur. Saya tutup lampu, tapi lampu dekat walkway, ya, daripada pintu nak masuk ke dalam bilik saya ni ada walkway, kemudian ada pintu tandas. Lampu bahagian sana saya tidak matikan, saya hidupkan lampu tu. Ketika saya sedang nyenyak tidur, Casey, sekali lagi televisyen yang ada di hadapan saya menyala dengan sendirinya dan bunyi televisyen tu agak kuat sampaikan saya terbangun dari tidur. Siapa ni? Mana pula remote aku? Saya mencari remote. Saya fikirkan saya tidur, saya terlanggar remote sehingga kan TV itu menyala dengan sendirinya. Sebab saya tertekan. Cari remote, cari tak jumpa, Casey. Rupa-rupanya remote control pada TV ada di atas almari TV di hadapan katil saya. Seingat saya, bila saya tidur, saya baring dekat atas katil. Saya sedang channel hopping waktu tu dan remote control ada dekat tepi saya, katanya Mia. Tapi pada malam tu, setelah saya tidur, saya tersadar sebab bunyi televisyen yang bising, ia menyala dengan sendirinya. Saya cari remote tak jumpa. Bila saya pandang, remote ada di atas almari televisyen di hadapan saya. Siapa yang alih? Adakah aku yang alihkan? Mungkin aku tak perasan, aku lupa. Saya bangun ambil remote. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi, anda bayangkan, Mia mengambil remote TV dan tutup TV itu. Matikan televisyen. Jadi bila televisyen tu gelap, terus jadi blank screen, ia seolah-olah menjadi cermin. Ada reflection. Bila saya tutup TV, alangkah terperanjatnya, saya nampak reflection, Casey, daripada TV yang gelap dan hitam
reflection walaupun dalam bilik saya gelap, oleh kerana ada lampu dekat walkway menuju ke arah pintu keluar bilik hotel, lampu tu menyebabkan sedikit sinaran cahaya kepada TV dan nampak refleksi di katil saya. Casey, saya nampak macam ada orang sedang baring di atas katil saya, Casey, dengan saya. Bila ternampak refleksi itu, saya toleh ke belakang dengan segera. Sememangnya tidak nampak apa-apa pun yang ada di atas katil saya. Pendengar Misteri Jam 12, pada malam tu saya rasa tak sedap hati sangat-sangat. Memang saya ni kalau boleh nak tukar bilik, tapi saya rasa mungkin mana-mana saya pergi pun ada gangguan sebab saya seorang saja yang tinggal dan saya seorang wanita. Makhluk-makhluk halus ni seperti jin memang sukakan kehadiran wanita. Jadi, apa saya lakukan? Saya keluarkan handphone ataupun telefon bimbit saya. Saya memang ada download surah-surah bacaan. Saya pun download dan buka surah-surah bacaan itu. Saya letak tepi katil saya. Saya tidur dan saya dapat tidur dengan nyenyak sampailah ke pagi. Saya menginap di hotel ini untuk 2 malam sahaja. Malam yang kedua, apabila saya balik setelah saya keluar juga shopping membeli belah, saya balik hotel seorang diri, kata Mia. Saya buka pintu. Bilik hotel memang gelap sebab saya belum masukkan kunci hotel, kad pada Swiss, main Swiss bilik hotel yang saya menginap ini, kata Mia. Apabila saya tolak pintu dengan tangan banyak barang, saya pun letak satu persatu di hadapan pintu. Baru nak tanggalkan sepatu saya, Casey, dalam bilik hotel saya. Ini beliau katakan, nak percaya atau tidak, terpulanglah pada semua. Tengah tanggalkan sepatu ni, saya terpandang koridor menghala ke ruang tidur bilik hotel. Di sebalik ruang tidur tu, katil saya. Dekat atas katil, Casey, dengan jelas saya nampak macam ada bantal peluk. Casey, mana ada hotel siapkan bantal peluk? Semua adalah bantal biasa. Saya nampak dengan jelas susuk tubuh ni diikat seolah-olah macam mayat ataupun jenazah seseorang. Apabila dah ternampak depan mata, saya waktu tu dah memang tak berani lagi. Saya dengan segera tutup balik pintu. Saya turun ke bawah pergi ke reception. Saya beritahu masalah saya dalam bilik. Reception pun tanya bilik yang nombor berapa. Dia cuba tengok kalau dia boleh pindahkan saya ke tempat yang lain. Ia memakan masa lebih kurang setengah jam. Saya duduk dekat bawah tunggu untuk mereka carikan bilik yang baru untuk saya. Tak apalah, take your time, asalkan saya dapat bilik, dalam hati saya berkata. Kemudian dia kata okey, dah boleh tukar bilik. Dia kasih saya bilik yang lain. Saya cakap boleh tak minta tolong salah satu bellboy naik atas. Kata boleh. Jadi seorang bellboy ni ikut saya naik atas. Saya pun masuk dalam bilik. Dia berdiri dekat pintu bilik. Saya dengan segera, barang-barang yang saya beli semua saya masukkan sumbat dalam luggage saya. Saya tarik perlahan-lahan keluar. Kemudian sedang jalan menuju ke arah bilik saya yang baru, dibantu oleh bellboy, saya terlupa sesuatu. Jadi saya kata pada bellboy, alamak, dik, boleh tolong akak tak? Akak lupalah dekat atas almari ada akak mispek. Boleh tolong ambilkan tak? Boleh kak. Saya pun serahkan kunci pada dia. Dia pergi balik ke bilik saya. Dia masuk dalam bilik tu. Bila dia keluar balik, saya dapat lihat wajahnya pucat, seolah-olah sesuatu yang tak kena. Bila diserahkan pada saya, tangannya menggeletar, Casey, menggigil. Dik, engkau okey tak? Okey kak. Sekarang baru adik tahu kan kenapa kakak nak tukar bilik. Kakak pun kena juga. Yelah, kalau tak, takkan aku nak tukar bilik. Ya Allah kak, atas katil kak, tengah baring Saya pun tak tahu kak, seram juga Sampaikan budak yang tolong saya nak pindah bilik ni pun ternampak, Casey, dengan jelas di atas katil, Casey, terbujur baring panjang seolah-olah macam jenazah yang telah pun dikafankan. Bila pindah ke bilik yang baru, alhamdulillah, Casey,
bilik saya ni tidaklah seseram bilik yang pertama. Tapi hanya untuk semalam, saya bolehlah sampai ke pagi, bangun, sarapan dan check out pulang ke Singapura. Okey, Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan terima kasih di Facebook saya dah mau naikkan satu gambar. Ini merupakan gambar bangunan radio building ataupun bangunan radio yang sekarang ini saya sedang bertugas di bawah tanah B1 lah, di tingkat B bawah tanah 1, dan kebanyakan department berpindah secara bertahap-tahap. Jadi bayangkan bila berpindah secara bertahap-tahap, semakin hari semakin kurang orang di bangunan lama ni. Semua berpindah ke tempat yang baru, terletak lebih jauh daripada sini. Jadi bila semakin hari semakin kurang orang, semakin kurang, semakin sunyi, semakin sepi Mediacorp ni. Itulah cabaran kerja malam sorang-sorang dalam konti. Baik, tadi kisah daripada Mia berkongsi pengalaman beliau ketika bercuti di Kuala Lumpur, dan beliau sering lakukan percutian seorang diri. Jadi katanya malam tu bila terkena gangguan, bunyi TV dan sebagainya, dia tetap dalam bilik tu. Kalau saya rasa ni Mia seorang wanita yang berani. Cuma berbekalkan bacaan surah-surah yang mana beliau putarkan melalui telefon bimbitnya, dan dia dapat tidur dengan nyenyak sampailah keesokan paginya. Tapi bila dia balik malam tu, mungkin makhluk tu return. Dia nak kasi, kau semalam main handphone surah Balik buka pintu, nampak atas katil tengah baring. Wow, makin violent nampaknya. Okey saudara, kita berkongsi kisah pelbagai pengalaman yang diceritakan. Yang ini satu peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar. Ini adalah rakyat Singapura. Mereka bercuti di Genting Highland. Jadi pada waktu malam di Genting Highland, apa nak buat pusat-pusat riadah yang waktu mereka pergi tu, pusat riadah di bahagian luar tu dah memang tidak lagi beroperasi dalam kerja-kerja peningkatan. Di dalam katanya boring, busan, tempat pusing situ-situ jugalah. Orang katanya ramai yang pergi ke Genting Highland bercuti ni, lazimnya orang ke sana tu untuk udara yang dingin dan nyaman. Yang kedua tu biasalah dia kasih siapa? Dia kasino. Jadi sekumpulan teman ni bila berada untuk malam yang kedua dah rasa bosan. Jadi mereka pergi ke Genting Highland untuk bercuti ni, menaiki kenderaan lah yang dipandu dari Singapura langsung ke Genting Highland. Ini kisah yang diceritakan apabila mereka malam kedua, mereka berada di sana untuk 3 malam. Dahsyat. Orang paling-paling 2 malam, dia 3 malam. Jadi malam kedua dah bosan sangat-sangat. Dah tak tahu nak buat apa setelah mereka makan. Jadi akhirnya salah seorang dari mereka kata, jom kita naik kereta ronda-ronda kawasan Genting Island ni lah. Malam-malam macam ni, adventure. Semua setuju. Dan salah seorang dari mereka telah pun sarankan untuk langsung pergi ke sebuah bangunan yang terbengkalai yang dikenali sebagai Amber Court. Jadi inilah kisahnya bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah jangan percaya. Anda dengar seperti menonton filem-filem seram, membaca buku-buku seram. Begitu juga dengan rancangan radio seram Misteri Jam 12. Hanya untuk hiburan, jangan terlampau taksub dan mudah percaya. Pendengar Misteri Jam 12, awal tadi saya dah berikan sedikit gambaran. Saya terus langsung ke muka surat yang kedua. Yang tadi tu, yang pertama tu dah beritahu anda sedikit sebanyak. Anda tahulah mereka keluar kerana bosan sangat-sangat. Jadi mereka ni seramai 3 orang menaiki satu kenderaan saja yang dipandu oleh temannya. Ini kiriman daripada Iqbal. Iqbal berkongsi pengalaman. Jadi Iqbal duduk di depan, temannya seorang memandu, seorang lagi duduk di belakang. Jadi malam tu agak bosan, katanya jom keluar adventure lah. Jadi mereka pun naik kereta yang sama. Mereka pun keluar daripada kawasan hotel mereka tu. Dan teman saya sarankan untuk pergi ke Amber Court. Tempat ni memang dikenali sebagai bangunan terbengkalai dekat dengan Genting Highland. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya mereka sampai
mereka bertiga ni sampai. Kenderaan mereka tidak boleh masuk ke kawasan Amber Court. Mereka terpaksa letak di bahagian luar Amber Court. Sebabnya ada jalan menuju ke arah Amber Court tu telah pun ditutup dengan diletakkan 2 batu besar pada waktu itu. Jadi mereka berhentikan kenderaan di luar dan mereka matikan enjin. Mereka keluar daripada kenderaan dengan berbekalkan telefon bimbit untuk merakamkan, petik gambar, rakam video dan 2 lampu suluh yang dibekalkan di bawah bersama. Jadi bila mereka keluar dari kenderaan, inilah pengalaman yang diceritakan. Seram Kau tengoklah bangunan ni. Mesti dah lama dekat sini itulah. Jom. Naik atas lah. Lampu mana lampu suluh? Bawa tak? Ni lah. Aku ada 2 je lah. Boleh lah. Mereka bertiga menaiki bukit menuju ke arah bahagian utama Amber Court. Jadi katanya dalam kisah yang diceritakan, bila dia berdiri, sebelah kanan adalah multi-story car park, tempat letak kereta bertingkat. Dan sebelah kanan pula pendengar Ria 89 tu, anda bayangkan, adalah bangunan Amber Court tu sendiri lah. Jadi bila mereka berjalan, mereka pun berdiri di tengah-tengah antara tempat letak kereta bertingkat dan bangunan Amber Court. Masing-masing mendongak ke langit untuk tengok tingkat paling tinggi, tengok salah satu tingkap bangunan yang terbengkalai ini. Apabila sedang mereka merakamkan video, memetik gambar, mereka sedang bercakap-cakap. Katanya bila saya tanya pada salah seorang teman yang sarankan tempat ini, kenapa tempat ni orang biarkan macam ini? Apa sebab dia Okey apa tinggal atas ni, sejuk, sunyi, tak bising-bising Jadi salah seorang dari teman saya mengatakan dia ada terbaca blog mengatakan mereka berpindah antara sebabnya bangunan ini tidak lagi lah dijaga oleh management. Dan antara juga berita yang dibaca melalui internet, entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya, tapi ini yang dia baca. Teman saya memberitahu ada seorang ada seorang wanita yang terjun diri daripada salah satu tingkat di Amber Court ini. Jadi dia naik atas, kemudian dia pergi dekat satu tingkat ni. Dari tingkat tu dia panjat tembok, terjun diri, dan dari situlah rohnya tidak tenteram, mengganggu para penduduk yang masih menetap di sana. Dan akhirnya satu persatu terpaksa pindah ke tempat yang lain. Saya pun toleh tengok teman saya. Engkau ni betul. Mana aku tahu? Aku baca je kat internet. Tiba-tiba saya dengan teman saya dengar. Ui, kau dengar tak? Apa? Tadi tu kau dengar tak? Saya dengar dengan jelas, Casey. Dengar apa? Dengar tak? Casey, saya dengar macam bunyi dengungan suara orang. Bunyinya agak jauh, tapi saya dengar dengan jelas. Okay, korang jangan cakap, korang dengar, pay attention. Dengar Tunggu Casey lama, seminit setengah, 2 minit. Tiba-tiba dengar tak? Itu burung lah. Burung ke apa? Macam suara orang je. Tu burung. Kau ni apalah? Pendengar Misteri Jam 12, setelah berkali-kali dengar, saya yakin itu bukan suara burung. Teman saya kata suara burung. Saya pun kata, jom kita tinggalkan tempat ni lah. Kita balik sudahlah Saya dah tak sedap hati. Tapi teman saya enggan, Casey. Enggan meninggalkan tempat itu. Masih lagi tengok, kita jalan semakin lama, semakin masuk dalam, semakin masuk dalam. Saya dengan teman saya yang memandu tu meremang bulu rumah, sampaikan gosok-gosok tangan kesejukan dan meremang. Saya toleh ke belakang, tengok teman saya yang sedang sibuk petik-petik gambar. Saya kata, Din, jom lah. Dah tak boleh lah. Tak sedap hati lah aku. Tiba-tiba dari jauh, Casey, dapat dengar dengan jelas bunyi orang
Casey, bunyi orang mengilai. Bayangkan pendengar Ria 897. Malam-malam hari dekat Amber Court, bangunan yang terbengkalai dekat dengan Genting Highland, 3 orang sahabat terdengar bunyi ini yang kedengaran agak jauh dari tempat mereka sedang berdiri. Kau dengar tak? Ya Allah, ya Allah. Anda bayangkan dalam kiriman email, setelah mereka bertiga dengar benda yang sama, serentak masing-masing toleh bertiga ni lari. Tak ada beritahu jom lari ke, jom balik ke, jom tinggal, tak ada. Dengar saja suara sesuatu mengilai dari jauh, bunyinya agak samar-samar saja. Tapi 3 orang sahabat ni pusing dan lari ke kenderaan mereka. Sampai dalam, teman saya, tangan dia menggeletar, menggigil Casey, putarkan CD surah-surah bacaan ayat-ayat suci. Kemudian kita pun tinggalkan kawasan tu, memandu, masing-masing diam diri, tidak bercakap, tidak ketawa, tidak melafazkan apa-apa, sebab dalam keadaan penat, termengah-mengah lari dengan laju. Yang kedua, dalam keadaan terperanjat. Jadi akhirnya kami pun sampai di tempat letak kereta di hotel kami. Saya pun naik ke atas dengan teman. Kami duduk untuk minum dan juga untuk fikirkan tentang apa yang menghantui, mengganggu kami awal tadi. Okey, itu kisah tentang Amber Court yang diceritakan. 3 orang sahabat bercuti ke Genting Highland 3 malam. 2 malam cukup bro. Ya, 3 malam melainkan anda memang orang yang suka menginap di hotel dan juga suka jalan-jalan sikit, mungkin menghirup udara yang nyaman pada waktu malam, memang tempat tu sesuai lah. Itu paling dekat. Okey, kiriman-kiriman anda akan saya simak sebentar nanti. Yang ini daripada Azura, katanya, Casey cakap tadi tentang hotel. Saya dahulu pun ada pengalaman bila berada menginap di salah sebuah hotel di Malaysia. Pengalaman saya ni tidaklah seseram yang Casey ceritakan tadi, kata Azura. Saya pergi ke sana bukan seorang diri, dengan kawan baik saya. Kita berdua lah menginap di sebuah hotel. Dan apa yang berlaku waktu malam ni, teman saya ni dia memang geng tidur awal. Dia pukul 9 lebih, mata dia dah kuyu-kuyu, Casey. Nanti dia akan terus terlelap masuk di buai alam mimpi. Saya pula opposite. Tidur siang tak boleh, Casey. Impossible. Mata ni kadang-kadang kalau pukul 11 saya tidur pun dah baik lah kiranya. Selalunya kalau di rumah saya, pukul 12 lebih, pukul 1, barulah dapat lelapkan mata saya. Jadi satu tidur awal, pukul 9 lebih dah mengantuk. Satu lagi pukul 1 pun masih masih segar bugar matanya. Beliau berkongsi, kata Azura, pada waktu tu saya ni tak boleh tidur. Saya main handphone. Kemudian apa main handphone, saya tengok TV, main handphone. Saya duduk dekat kerusi untuk makan. Makanan tadi yang kita beli, sambung balik. Lepas tu tadi taruh tepi. Kemudian saya pergi ke tandas dalam bilik hotel yang mereka menginap di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Jadi bila saya keluar dari tandas, saya ternampak sahabat saya. Katanya Azura, saya ternampak sahabat saya sedang berdiri dekat tingkap. Langsir kiri kanan dibuka. Dia diri dekat tingkap kaca tu, tengah berdiri. Jadi bila saya keluar, saya tak tengok atas katil tau. Saya keluar je nampak kawan saya tengah berdiri dekat tingkap, katanya Azura. Saya pun cakap, Liz, kau bangun belum tidur? Teman saya ni diam. Liz. Tiba-tiba setelah saya keluar beberapa tapak menghampiri teman saya yang sedang berdiri dekat tingkap, saya dengar bunyi orang batuk. Saya toleh dekat katil, tengok dekat katil teman saya yang bernama Liz, sahabat baik beliau, kata Azura, sedang baring di atas katil. Tengah baring dengan mata terlelap ni, dia batuk. Saya nampak dia, saya tengok balik tingkap, makhluk yang dekat tingkap tu dah hilang. Casey meremang, Casey bulu rumah. Saya terus lompat naik katil, tarik konverter. Saya ni, tubuh saya rapatkan, rapat sangat dengan teman saya Liz.
Tak apalah Casey, biarlah dia terbangun. Saya rapat. Kesut. Belakang saya rapatkan dengan dia. Kesut. Makin rapat. Sampaikan dia tolak. Apa ni? Sanalah sikit. Engkau ni space besar-besar kat sana. So, dalam hati, dah bagus. Dia bangun. Liz, kau tidur sini sikit lah, dapat dengan aku lah. Saya tak nak beritahu apa yang saya nampak, Casey. Itulah pengalaman saya, terima kasih. Yang ringkas dari Azura. Okey, kiriman selanjutnya ingin saya bacakan. Ini email yang satu lagi saya ingin kongsi sama kisah. Ini berkenaan dengan pemandu. Ini baru Kisah ni agaknya pengalaman yang baru berlaku. Daripada Nur Azman katanya. Beliau adalah pemandu Uber ataupun Uber driver. Selamat tengah malam pada semua geng-geng momok. Nama saya Nur Azman. Saya nak kongsi pengalaman saya bertugas sebagai seorang pemandu Uber. Dan kisah ini berlaku pada waktu malam. Waktu tu saya dah dalam perjalanan nak pulang ke rumah apabila dapat message ada yang perlukan khidmat. Jadi saya pun tengok okeylah, saya pun grab lah message yang saya terima tu untuk mengambil penumpang ni dan hantar dia pulang ke rumah. Dan bila saya sampai di tempat, saya nampak ada seorang wanita India, Casey. Siap dengan sari. Dia pun masuk dalam kereta saya, tutup pintu. Dia kata dia nak pergi ke Jurong West. Saya kata, mau ke mana nanti? Jurong West please. Jadi dalam perjalanan memandu, inilah yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya dah nak balik. Tak apa, ambil seorang lagi penumpang yang terakhir lah untuk tambah pendapatan. Jadi bila penumpang ni masuk, dia arahkan, katanya dia nak pergi Jurong West. Seorang wanita India yang agak besar tubuhnya memakai sari. Dalam perjalanan, dia berbual dengan saya. Dia bercakap dengan saya, dia tanya. Dan dia cakap dalam bahasa Melayu Kata, adik ni sudah kahwin belum? Saya pun cakap, Kak, saya sudah kahwin lah. Kita berborak-borak, berbual-bual. Dan kemudian dia tanyalah dengan saya ada anak ke tidak. Saya kata, belum ada rezeki, belum ada anak lagi. Kita bercakap, bercerita dan sebagainya. Tiba-tiba dia cakap dengan saya, adik, ini depan isteri Casey, wanita India yang duduk kereta saya ni, naik Uber nak balik ke rumah. Dia cakap dengan selamba, katanya, ini depan isteri Saya pusing tengok dia. Inilah depan you isteri your wife ikut you pergi kerja naik Uber. Oleh kerana saya tak naklah buat keadaan tu agak mengganggu perhatian, kata beliau di sini, saya pun play along, Casey. Ya, isteri, ya. Kemudian sampai saja di Jurong, dia pun turun dan tinggalkan teksi saya. Saya masih pandang tempat duduk sebelah kiri. Sememangnya tidak ada sesiapa di sana. Bila akak tu dah turun saya tengok memang tidak ada sesiapa di tempat duduk. Tapi macam mana agaknya beliau boleh katakan yang di hadapan saya tu isteri Okey saudara, berikut ini kisah dari Yan. Katanya beliau pernah menjadi saksi salah satu di salah satu sesi perubatan. Dan apa yang berlaku, beliau menemani seorang kenalan pergi berubat. Jadi bila sampai di sana, dipendekkan cerita, katanya Yan, beliau terkejut dengan apa yang dilakukan dan juga yang bakal dialami. Kisah dari Yan ni akan saya sentuh sebentar nanti. Tapi kalau ada mungkin mempunyai kisah pengalaman misteri, boleh hubungi saya. Ini daripada Eva. Eva berkongsi, selamat tengah malam Casey dan juga pendengar MJ12. Nama saya Eva. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang mana ini adalah satu kejadian yang berlaku di rumah lama saya. Mohon maaf cakap Casey. Sebelum ni saya nak beritahu dahulu, saya tidak melakukan kewajipan sebagai seorang Muslim. Solat pun tidak.
Dan apa perkara-perkara yang diwajibkan pun saya semua tidak melakukannya di rumah lama. Jadi lama-kelamaan keadaan rumah ni ialah dah tak pernah dengar azan, orang mengaji jauh sekali. Dah macam jadi sarang. Kata Eva. Beliau berkongsi, Eva teruskan pengalamannya. Rumah ni dah macam jadi sarang. Sarang tu dimasukkan macam tempat pembiakan sesuatu lah. Sampaikan pada suatu hari, bila di dalam rumah ni, bila dia sedang duduk, kadang-kala kata Eva dapat rasakan macam ada orang sedang memerhatikan. Walaupun ada kalanya sudah tutup walaupun sudah tutup dengan langsir dalam rumah tu, kadang-kadang bahagian-bahagian mungkin tingkap, macam ada orang tengah tengok luar tingkap, ruang tamu di luar tingkap bilik, luar tingkap dapur, seperti ada orang memerhatikan, dia akan tutup dengan langsir. Jadi selepas itu benda tu masuk pula dalam rumah. Kemudian akan ternampak-nampak seperti macam ada kelibat orang dalam rumah saya, kata Eva. Saya dengan suami memang tidaklah melakukan tanggungjawab kita. Agak kesal tentang perbuatan. Tapi anda bayangkan, dipendekkan cerita, dalam rumah tu pada satu hari ini saya dengan suami telah pun pergi bercuti ke satu tempat ni lah. Dan bila kami pergi cuti ke tempat ni, kami pulang ke Singapura, ada sesuatu mengikuti kami pulang. Dan benda tu duduk dalam rumah sampaikan mengganggu ketenteraman yang saya dengan suami miliki. Malam-malam hari, Casey, saya dengan suami tengah tidur dalam rumah kami. Pada waktu malam tu terdengar bunyi loceng kaki. Macam orang pakai gelang kaki ada loceng, macam itulah bunyinya berjalan. Dia jalan tu macam kakinya dihentak-hentak beberapa kali. Saya tak pasti. Katanya apakah mungkin alamat gangguan yang berlaku dalam rumah yang pertama kami. Kemudian disusuli pula dengan waktu-waktu kalau saya sedang menonton TV, nanti saya akan dengar kadang-kadang suami saya macam panggil saya tau. Suami suka duduk dalam study room. Nanti dia seringkali akan panggil saya untuk buatkan dia kopi lah, buatkan dia tu lah, nak makan lah. Tengah duduk saya menonton TV, saya dengar dengan jelas ada orang panggil nama, dan itu adalah suami lah. Saya pun bangun daripada ruang tamu tu, pergi ke, katanya di sini, dari ruang tamu sedang menonton TV, dia terus masuk ke bilik yang mana suami sedang bermain komputer. Jadi bila saya masuk bilik tu, saya cakap, "Ya bang, abang panggil saya." Suami saya terus toleh dengan selambarnya mengatakan, "Belum masa pula saya panggil awak." Tadi abang panggil nama saya je. Tak adalah, saya panggil buat apa ni terlanjur awak dekat sini, buatkan saya air sekali lah. Kata tak panggil, lepas tu suruh buat air. Jadi saya pun pergi dapur, sedang bancu minuman untuk suami. Saya terperasan, Casey, suami saya pula berada dekat depan, dekat sofa sedang duduk tonton TV. Jadi tengah kacau air ni, tengah kacau, tengok, suami aku, "Bang, tak main game lagi? Channel jangan tukar saya nak tengok cerita ni." Saya cakap dengan suami macam kasih amaran. Sebab suami dah tak main game, suami duduk dekat depan sedang menonton TV, dan saya cakap, "Bang, tak main game, channel jangan tukar saya nak tengok cerita ni." Saya pun bancu jalan. Bila saya keluar dari dapur, bilik yang pertama saya akan nampak adalah study room, yang mana suami saya berada di dalam sedang bermain game. Saya terperanjat, Casey. Saya toleh tengok depan, di ruang tamu di sofa rumah saya, tidak ada sesiapa pun yang sedang duduk. Saya angkat minuman suami, masuk dalam study room. "Nah bang, minuman abang." "Terima kasih Bang, tadi abang ada tak keluar duduk kat luar sekejap?" Suami saya pun tengok saya, "Awak ni dah kenapa ni? Mula-mula awak cakap dengan saya panggil awak. Saya tak panggil. Kemudian awak cakap saya duduk depan pula. Orang tengah sibuk main game ni," suami saya kata pada saya. Saya percaya kata suami saya, Casey. Tapi bayangkan, Casey, benda ni berterusan, berlarutan, semakin lama semakin teruk. Semakin saya dah tak boleh tahan. Dan akhirnya kami berjumpa dengan seseorang, dan nasihat orang tu senang je. Baca dalam rumah. Dia tanya, "Korang dua ni solat tak?" Saya terdiam, suami pun terdiam. Tak apalah. Kalau tak, buatlah. Belum lagi terlambat. Selagi boleh bernafas, buatlah. Tak kisah. Kadang-kadang
dah nak mati ni, tiba-tiba boleh solat. Dosa semua diampunkan. Jadi buat. Saya dengan suami pun mulalah perlahan-lahan melakukan solat dalam rumah. Tapi bila kami buat solat dalam rumah yang lama di KC, gangguan masih tetap ada. Ia memakan masa yang lama. Akhirnya, kami berpindah ke tempat yang baru dan kami mengutamakan kewajipan-kewajipan kami sebagai tiang dalam rumah, pendinding dalam rumah kami. Selamat pagi pada semua yang sedang bersama dengan saya KC. Anda sedang mendengar Ria 897 FM Radio Singapura, rancangan Misteri Jam 12. Tadi anda dengar lagu dari Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Saya yakin ramai yang menyanyi sama, berkaraoke, mungkin di tempat tugas, di rumah. Ya, bila lagu tu berkumandang, ramai-ramai menyanyi ya. Ala-ala macam semyul. Dan sebelum tu anda juga dihiburkan dengan lagu seperti lagu dari kumpulan Wings, Taman Rashidah Utama, dan juga lagu Hakim and the Magistrate dengan lagunya Portrait. Okey, pada pagi ini ramai yang dah pun bersama dengan saya, yang dah pun masuk gelanggang. Terima kasih diucapkan pada anda semua, dan terima kasih kerana mendengar rancangan MG12. Ingat, rancangan ini sekadar hiburan, dan apa jua yang kita dengar, kita jadikan sebagai satu hiburan saja. Dan mungkin kalau sesuatu kisah yang dikongsi sama, ada juga mungkin persamaan dengan pengalaman anda, ada kebenarannya, boleh dijadikanlah benda yang baik-baik itu kita jadikan satu contoh yang baik lah, dan yang kurang elok tu kita jadikan sebagai satu sempadan untuk kita supaya tidak terjebak apa benda pula terjebak dalam situasi yang sama. Terima kasih pada teman-teman yang ada di Facebook, antaranya Mamat, terima kasih Mamat, Mera Fiore, terima kasih, Zul Mairich ataupun Zul Meraj. Ya, Meraj betul Mairich Meraj. Meraj saya tahu dia macam tank untuk tank ada yang apa tu, yang boleh camouflage. Ya, saya dulu main game Meraj atau Miraj. Muhammad Khairul Faiz Jaafar, terima kasih. Ada yang suruh buat video tunjukkan konti, video konti perjalanan ke konti. Giovanna Aris katanya seram tengok gambar Mediacorp yang dah semakin hari semakin kosong tempat ni. Tahu tak apa, nanti tengoklah bila bulan 5 ni, penghujung bulan ni, kebanyakan juga pejabat-pejabat di sini akan berpindah ke tempat yang baru. Jadi makinlah kurang orang dekat sini ya. Giovanna Aris, terima kasih. Unique Saloon Sharon, terima kasih. Eman Rahman, Raizan, ya, terima kasih. Nuradia, terima kasih. Ajoy, terima kasih. Dirga Hayu Didi, Kak Mazdusa T. Talib. Kesi bacalah cerita luar konti. Saya nak keluar konti boleh. Dulu ada Mr. Tan boleh jaga panel dekat depan saya. Kalau saya keluar ni, siapa yang nak jaga panel? Mr. Tan pun dah tak ada, dah berhenti Baik pendengar Misteri Jam 12, kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda. Ini kiriman Encik Ramli yang berkongsi satu peristiwa. Katanya Encik Ramli, beliau, saya pernah mengantar seorang makcik ni pulang ke rumahnya. Waktu itu saya ternampak makcik ni berjalan dekat kawasan rumah saya di Tampines. Saya memandu kereta, makcik ni seorang diri dalam hujan memegang payung. Jadi saya pun berhentikan kenderaan saya di tepi makcik yang sedang berjalan di tempat pejalan kaki. Kemudian saya turunkan tingkap sedikit. Saya tanya, makcik nak balik ke, tinggal mana? Kemudian makcik tu kata, makcik tinggal blok depan sana. Jarak daripada mana kami berada ni, bloknya agak jauh kisi. Untuk seorang warga emas berjalan kaki dalam hujan, saya rasa berbahaya sebab licin. Jadi saya pun kata, tak apalah, makcik naiklah kereta saya. Saya boleh hantar makcik sampai dekat blok makcik. Dan dengan tidak katanya di sini, dengan tidak disedari Casey, saya sedang bercakap dengan makcik ni, dan tahu-tahu bila saya sedarkan diri saya, waktu tu bila dia bercakap dengan makcik ni berbual lah dengan dia. Dia kata tinggal depan sana. Jadi dengan tidak saya sedari, makcik ni dah berada dalam kereta. Tak tahu bila dia buka pintu, bila dia masuk, dia dah ada dalam kenderaan saya. Mungkin agaknya saya macam tiba-tiba macam hilang ingatan tu Gisi. Tahu-tahu saya tingkap kereta saya masih lagi saya turunkan, dan saya terperanjat.
apabila saya toleh dekat belakang, makcik ni dah ada dalam kenderaan. Kemudian saya pun tak apalah, mungkin dia buka pintu saya tak perasan ke, macam saya dah tak boleh cari link bagaimana makcik ni boleh masuk kereta saya. Saya ingat kali terakhir saya tanya, "Cik, nak tumpang tak? Saya hantar balik." Itu je. Kemudian bila makcik ni buka pintu, tutup pintu, duduk, tak saya ingat pun kata Encik Ramli. Jadi pendengar Ria 897 FM, Cik Ramli pun memandu terus. Dan Makcik Ramli tanyalah, blok berapa? Makcik tu kata, "Oh, saya tak ingat blok berapa, tapi saya tahu dekat mana awak boleh berhenti." Jadi sampai saja dekat satu sudut, makcik kata, "Nak, nanti dekat depan tu, kapak tu awak belok masuk dalamnya kanan." Okey, jadi saya pun sampai depan, belok kanan. Katanya jalan terus, belok kanan lagi dan kanan lagi, baru sampai rumahnya. Jadi saya pun sampai di kolong blok rumah makcik ni. Tapi masalahnya, kolong blok rumah makcik ni tidak ada tempat yang berbumbung, Casey. Kalau dia keluar, mesti dia basah. Jadi saya kata, "Makcik, nanti makcik jangan keluar dulu. Saya cari tempat yang berbumbung. Kalau makcik keluar tak basah." Makcik pun kata, Tak apa. Tak kisah, makcik dah biasalah kena hujan." Saya kata, "Tak mau makcik, tak mau. Nanti saya carikan." Jadi pendengar Ria 897 FM, saya pun pusing cari mana tempat yang ada sheltered walkway. Akhirnya jumpa Casey. Jadi saya pun turunkan makcik ni, saya tekan hazard light, saya keluar sekali dan saya perlahan-lahan pegang tangan makcik ni, jalan dengan dia menuju ke arah kolong blok rumahnya, dan dia nak pergi lift, nak naik ke atas. Dalam perjalanan tu, apabila saya turun dan letakkan kenderaan saya di tepi jalan, makcik ni pun masih lagi berbual-bual dengan saya lah, bercakap bertanya tu tentang ni. Dan saya akhirnya sampai di kolong blok rumah makcik. Kemudian saya pun tunggu lift untuk turun ke bawah. Makcik tu kata, "Dah lah nak, tak payahlah susah-susah hantar aku Katanya, "Tak apalah cik, dah terlanjur ni, saya ikut cik." Tak apa, jangan naik atas lagi." Jadi saya pun okeylah. Makcik ni pun masuk lift, pintu tertutup, dia naik atas. Saya pun menuju kembali ke arah kenderaan saya untuk pulang ke rumah. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan, kata Encik Ramli, apabila saya jalan menuju ke arah kenderaan saya terkejut. Di tempat duduk belakang kereta saya, ada makcik yang sama sedang duduk. Dalam hati ni tertanya-tanya tau, takkan tadi aku baru hantar naik lift, dia boleh turun bawah balik? Casey, saya lebih kurang dalam 30 minit saya tak berani nak menghampiri kenderaan saya. Malah saya duduk seketika untuk tenangkan diri, untuk legakan keadaan. Selepas tu barulah, anda bayangkan selepas tu dah setengah jam, 20 minit, setengah jam, dia dah rasa okey, Cik Ramli dah rasa okey. Cik Ramli pun patah balik kepada kenderaannya. Kemudian Cik Ramli periksa dekat belakang, memang tak nampak orang, tak ada orang. Cik Ramli pun masuk, turunkan tingkap ke 4 tingkap dan memandu pergi daripada kawasan itu. Cik Ramli sekarang tertanya-tanya ni, siapakah orang yang dia nampak dekat belakang tu? Adakah itu merupakan korin kepada makcik tu? Adakah mungkin makcik itu dah meninggal dunia? Tak tahulah. Tapi bila saya berbual dengan dia, saya bercakap dengan dia, dia memang kelihatan macam orang biasa, bukanlah macam hantu. Adakah penampakan saya tu kerana makcik ni ada memelihara sesuatu? Saya pun tak pasti, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah berikut ini ingin saya kongsi dengan anda. Ini pengalaman daripada Farhan. Beliau berkongsi kisah. Katanya, "Farhan, saya waktu tu balik agak lewat malam setelah saya menonton sebuah filem seram, late night movie bersama dengan rakan-rakan saya. Saya tinggal di kawasan beliau berkongsi pengalaman. Katanya, saya tinggal di kawasan Commonwealth. Kawasan rumah saya ni, kalau dah lewat malam macam yang waktu saya balik tu, memang sunyi, sepi, Casey. Jadi saya pun dalam perjalanan dekat kolong blok kawasan rumah saya tu, bukan kolong blok, dekat multi purpose hall, berdekatan dengan kolong blok rumah saya, ada kematian
Dan kematian ini dah pun berada di sana masuk hari ketiga ke atau keempat lah, seingat saya ketika kejadian ini berlaku. Jadi memang saya tahu dekat multi-purpose hall berdekatan dengan kolong blok rumah saya memang ada upacara kematian seorang warga berbangsa Cina lah. Saya berjalan menuju ke arah kolong blok dan saya dapati di multi-purpose hall Dewan Serbaguna di kawasan rumah saya ni ada tempat duduk, ada bangku, kerusi dan ada keranda jenazah yang ada di dalamnya orang yang dah meninggal. Dan sesiapa kawan-kawan ke saudara mara kalau datang menziarahi yang dah meninggal ni, mereka boleh tengoklah wajah yang dah pun pergi ni buat kali yang terakhir. Entahlah Casey, bila saya tengok tak ada orang dekat bawah kawasan multi-purpose hall tu, di kolong blok rumah saya tu, tengok langsung satu orang pun tak ada. Jangan cakap anak, tak tahulah isteri ke, saudara mara dan sebagainya, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Tapi ada meja, ada kerusi. Saya pun curious. Saya sebenarnya nak tengok dari itu hari. Saya nak tahu siapa yang meninggal dunia. Mungkin saya kenal orangnya. Jadi saya menghampiri multi-purpose hall. Ni nampak cari pasal dan cari naas. Dah tahu-tahu tu orang meninggal, orang mati, kau tetap nak jadi lelaki kepo. Jadi saya ni berjalan perlahan-lahan menuju ke arah multi-purpose hall. Jadi di bawah multi-purpose hall tu dia ada letak satu lagi kemah kecil. Dalam kemah kecil itulah ada keranda, iaitu seseorang yang telah pun meninggal dunia. Dan di hadapan keranda tu ada gambar si fulan yang mati ni. Saya pun sebenarnya nak tahu yang meninggal dunia ni siapa. Jalan perlahan-lahan, jalan perlahan-lahan, jalan perlahan-lahan. Dan saya terperanjat lah. Terperanjat bila saya nampak orang dekat dalam. Rupanya ada orang. Ada orang, seorang lelaki sedang berdiri, seorang diri sedang melihat jenazah. Jenazah yang terbaring dalam keranda, mungkin last respect lah. Penghormatan terakhir kepada kenalan beliau ataupun saudaranya. Jadi Casey, bila saya dah terjalan ni, alamak, macam mana nak patah balik Orang dah nampak saya ni. Tak apalah, teruskan aja lah. Tengok gambar lah Casey. Jadi orang tu tengah berdiri, saya pun tengok gambar. Uncle ni aku kenal ni. Bila saya tengok gambar, saya terkejut sebenarnya. Orang yang berdiri tadi, bila saya jalan, dia ternampak saya ternampak dia. Kami saling berpandangan Casey. Wajahnya sama Casey. Mungkin adik-beradik tak? Mungkin kemungkinan. Jadi saya pun berjalan balik menuju ke arah kolong blok. Dalam perjalanan saya Casey, saya nak keluarkan duit shilling. Bawah blok saya ada vending machine nak beli minuman. Jadi tadi katanya teman kita Farhan, beliau nampak ada seorang lelaki tengah berdiri dan dia terperanjat. Lelaki yang berdiri dengan gambar yang ada, gambar kematian yang ada di hadapan keranda tu, wajahnya agak sama. Jadi dia fikirkan mungkin ini adik-beradik, tapi dia kenal dengan orang yang dah mati ni. Ini adalah jiran yang tinggal sama blok dengan dirinya. Dia tak kenal rapat lah, cuma kenal-kenal gitu Jadi Farhan kata, dalam perjalanan saya ni keluarkan duit shilling daripada beg duit saya. Tengah keluarkan shilling nak beli minuman ni di kolong blok, tiba-tiba Casey, saya tersalah buka kocik beg duit saya. Sampaikan bertaburan wang shilling jatuh ke atas lantai dan bergolek-golek ada duit shilling saya. Sampaikan salah satu wang shilling saya bergolek betul-betul dekat depan keranda. Alangkah terperanjatnya apabila saya toleh menuju ke arah keranda, orang yang berdiri ini tidak ada lagi di sana. Saya tengok kiri, tengok kanan. Mana ni tadi ada lelaki ni? Muka sama ni. Tiba-tiba terus meremang bulu rumah saya Casey. Yang ada depan keranda, duit shilling saya yang jatuh, saya tidak indahkan. Malah yang dekat-dekat saja saya angkat dan terus bergegas jalan begitu pantas menuju ke kolong blok untuk beli minuman sebelum saya pulang ke rumah. Memang Casey,
Saya sampai ke saat ini masih lagi tertanya-tanya, adakah yang meninggal ini mempunyai adik-beradik yang mempunyai wajah yang sama? Sebab gambar yang dipaparkan dengan lelaki yang tadi terpandang saya bila saya sedang jalan nak tengok ni, tengok gambar yang mati itu, wajahnya memang sama, Casey. Baik pendengar Ria 897 FM. Kisah yang berikut ini datang daripada Puan Latifah. Katanya Puan Latifah, kakak seringkali mempunyai sakit kaki. Tak tahu bagaimana sakit kaki ini boleh berlaku. Tapi yang kakak pasti, nanti kalau berjalan sedikit, dah penat. Kaki ni agak lenguh sangat. Nak naik tangga pun kadang-kadang susah. Tapi nasib baiklah, rumah kakak ni ada lift. Keluar lift, pintu yang pertama, itulah rumah kakak. Lama-kelamaan pergerakan kakak ni makin perlahan dibuatnya. Jumpa doktor, doktor pun tak tahu apakah punca kaki kakak. Yang katanya susah nak jalan, berat. Doktor periksa kaki kakak semua okey. Sampaikan buat scanning, pakai duit. X-ray, pakai duit. Tapi tetap tidak ada solusi. Dan penyebab kenapa kakak rasa kaki kakak ni berat, kaki sebelah kiri, Casey. Ada kalanya bila nak jalan tu terpaksa kakak sirit. Benar-benar membuat kakak rasa sakit sangat-sangat. Sampaikan pada suatu hari, kakak ditegur oleh seorang teman. Kau tak nak ke cuba rawatan alternatif? Kata teman kakak kepada kakak. Kakak ni bukan apa, Casey. Pada mulanya memang tak percaya dengan rawatan-rawatan alternatif. Pada kakak, setiap penyakit yang setiap insan mengalaminya, ada ubatan-ubatan sains yang boleh membantu merawat. Tak perlulah nak tradisional, jumpa pakar alternatif pada pandangan kakak. Jadi sebab itulah kakak memang tak percaya. Kakak memang kata pada teman kakak, aku tak nak lah ni semua. Mesti ada pakar yang boleh bantu aku. Tapi pakar yang kakak maksudkan spesialis dari hospital. Jadi kakak buat arrangement untuk berjumpa dengan spesialis kaki sih. Bayar lagi. Jumpa spesialis bukan murah. Spesialis cuma kata ini mungkin ada masalah kepada ketegangan otot. Apabila sebahagian otot kakak ni menjadi tegang, yang membuat kakak terasa sakit dan sengal kaki kakak. Tapi kaki kakak sakit sengal, yang masalahnya kaki berat ni macam mana? Nak angkat pun susah. Jadi dia cuba berikan kakak ubatan untuk kakak makan. Masih sama, Casey. Semakin hari semakin malas kakak nak berjalan. Kakak duduk 24 jam. Akhirnya kakak beralah dan mengaku kalah, berjumpa dengan pakar alternatif. Jadi beringat misteri jam 12. Anda bayangkan kakak pergi ke rumah pakar ni. Pakar ni pun datang. Ya, dengan kakak dia berbual. Dia tanya kakak tu, tanya kakak ni. Kemudian kakak perasan, setiap kali kalau dia bercakap, dia mesti tengok tepi kakak. Dia bercakap, dia tengok tepi kakak. Kemudian dia tanya satu soalan. Awak pernah tak buat sesuatu dahulu? Benda-benda yang mungkin tersalah ke, tersilap ke, sakitkan hati orang ke, buat orang marah, ataupun ada tak orang berdendam dengan awak? Kakak tak boleh fikirkan langsung, Casey. Langsung tak boleh fikirkan. Jadi kakak kata banyak, tak adalah. Mana ada, tak pernah pun. Dalam hati kakak, yes lah, ini memang dah menyesal aku datang sini. Kemudian dia tanya lagi. Dia tanya setiap kali dia tanya, kakak cuba fikirkan, tak ada. Tanya, fikirkan, tak ada. Sampaikan kakak rasa pakar ni pun kaki goreng juga. Tiba-tiba, Casey, kakak teringat. Pernah satu kali tu, kakak jalan dekat atas rumput. Dekat rumah kakak, kalau jalan atas pathway, agak jauh sedikit nak pergi ke bus stop, perhentian bas. Oleh kerana dari jauh kakak nampak bas dah datang, nak ikut pathway confirm akan terlepas feeder bus rumah kakak ni. Jadi nak kena tunggu sampai 20 minit. Kakak lari dekat rumput.
Lari dekat rumput, tiba-tiba kakak tertendang sesuatu. Ini merupakan tempat Cina sembayang, Casey. Kakak tertendang kuat. Bila tertendang kuat, barang-barang yang ada di sana melayang, Casey. Ke kiri, ke kanan, kakak tak indahkan buat bodoh pasal nak kejar bas punya pasal. Jadi kakak beritahu pakar tersebut. Baru pakar tu kata, oh, mungkin itu sebabnya. Patutlah. Kakak tanya kenapa Saya kalau cakap dengan awak, nanti awak tak akan percaya dengan saya. Macam soalan-soalan yang saya tanyakan pada awak sejak tadi. Kenapa? Apa jadi ni? Daripada mata saya, tadi saya dapat lihat sekejap aja. Dalam beberapa saat, waktu awak datang, dekat kaki awak ni ada benda berpaut. Terus bulu rumah kakak meremang, Casey. Meremang daripada tangan sampai ke tengkuk. Apa ni? Awak jangan nak takut-takutkan saya lah. Astaghfirullahalazim, sampailah awak buat cerita macam ni. Saya tak buat cerita. Waktu awak tertendang tu, dia tengah duduk mungkin dekat situ. Awak tendang, awak main jalan aja. Awak tak angkat balik letak barang-barangnya. Dia tak puas hati. Dia berpaut pada kaki kiri awak. Saya terdiam, Casey. Sebab itulah bila kakak jalan kaki rasa berat, naik tangga rasa berat, sirit-sirit dan malas nak jalan kerana setiap kali nak berjalan rasa berat dan penat. Rupa-rupanya ada benda berpaut pada kaki kakak. Kakak tanya pada dia, jadi sekarang macam mana ni? Kaki saya tak sahan ni. Boleh. Saya boleh bantu awak untuk berubat. Tapi berapa cepat saya tak pasti. Kakak marah dia lah. Apa ni tak pasti pula? Dah tahu apa? Kemudian dia cakap dengan kakak, awak kalau jumpa doktor pun, kadang-kadang obat doktor makan berbulan-bulan untuk take effect, untuk membantu mengurangkan apa jua masalah. Ini kan pula awak jumpa saya. Saya ini pakar perubatan Islam. Saya mampu menghalau jin daripada mengganggu, tetapi ia juga memakan masa. Kakak terdiam. Dan akhirnya kakak setuju. Dia pun merawat kakak dengan bacaan-bacaan ruqyah. Casey, bila dia mula membaca, Casey, kaki kakak rasa sakit sangat, seolah-olah ada benda mencengkam tau, Casey. Mencengkam, memeluk kaki kakak, sampaikan kaki kakak ni nampak blue black, darah dah tak jalan. Sebab benda tu yang dimaksudkan oleh pakar ni memeluk erat sangat kaki kakak. Dipendekkan cerita, memang benar pakar ini telah pun membantu kakak. Sekarang kakak boleh jalan, Casey. Naik tangga, turun tangga, berjalan kaki. Tapi tak macam dululah. Masih ada rasa sikit sengal-sengal pada kaki kakak. Tapi lebih baik dari sebelum itu. Inilah pengalaman kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam.